Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah dari daerah Tutong, tiba masanya kami juga akan mengkongsikan antara info semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan. Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong saat ini dalam keadaan mengizinkan. Jadi mudah-mudahan apa jua perancangan kita ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala jua ya. Dan sebelum saya kongsikan beberapa info semasa yang ingin kita berikan untuk hari ini, kita saksikan dulu bahan visual yang kami sediakan untuk anda dari daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penonton, tahukah anda guinea pig ataupun tikus Belanda ini sebenarnya ada yang spesies rare ataupun kejarangan. Bagaimana kita ingin mengetahuinya? Difahamkan jika tikus Belanda itu mempunyai satu warna seperti ini sahaja, ia merupakan spesies yang rare ataupun kejarangan. Ini adalah spesies Shiba. Ini tikus Belanda jenis Shiba. Dan juga kita akan bawa kepada Auda cara penjagaan tikus Belanda bersama dengan personality kita untuk package program kali ini. Dan Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Guinea pig atau tikus Belanda mempunyai keunikannya tersendiri selain terdapat puluhan spesies rare atau jarang ditemui di seluruh dunia. Mempunyai satu warna juga dikategorikan sukar didapati bagi haiwan ini kerana lazimnya ia mempunyai 2 atau 3 tumpukan warna. Haiwan peliharaan ini disebut juga sebagai Cavia porcellus, tergolong dalam keluarga rodent seperti kumpulan tikus namun tanpa ekor, dengan mempunyai buluan yang berbeza-beza dari segi panjang dan warna. Ia dipercayai berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Melihat pada gelagat, fisik dan sifatnya yang lucu, ia antara haiwan yang sering menjadi pilihan untuk dipelihara. Saya memelihara tikus Belanda ni sejak tahun 2019. Mulanya pelihara sekong saja. Sebenarnya tikus Belanda ni susah didapati di Brunei. Semenjak COVID, kita nak dapat keluar negeri mendapatkan guinea pig lagi ya. Yang banyaknya lah kita dapati di Brunei ni adalah male saja. Female nada. Kira payah mu dapat. That's why saya mencari guinea pig selama 3 tahun. Sampai sekarang saya tengah cari guinea pig tikus Belanda ni yang lain daripada yang lain. Dan buat masa ni sekarang guinea pig saya ada lebih kurang mungkin dalam 30 lebih lah. 50 macam 30 ke 50. Tips penjagaan tikus Belanda ni salah satunya kewangan, tempat tinggal, penyediaan tempat tinggalnya bukan sangkar biasa macam sangkar kucing, tidak. Dia besar. Tikus Belanda ni dia suka berlari. Pemakanan dia dan penjagaannya adalah senang sekali. Dia mandi bebas, bila-bila saja dia mandi. Masa kita sama dengan orang, kita boleh pegang orang dari segi pemantauan, sekong saja. Tikus Belanda ni sebenarnya senang jaga. Jadi kita tidak ada masalah. Tikus Belanda adalah antara binatang peliharaan yang mudah dijaga, namun memerlukan komitmen yang tinggi daripada pemiliknya supaya ia dijaga dengan baik. Meski mudah dijaga, kerana binatang ini tidak memilih makanan, namun pastikan ia mendapat vitamin C yang mencukupi. Kemudian pastikan air minuman dan sangkar sentiasa dalam keadaan bersih serta sentiasa memantau tahap kesihatannya kerana ia sukar dikesan di peringkat awal. Dia senang kena dapat macam penyakit macam tikus Belanda yang saya dapat tahu, iaitu macam sejenis parvo. Parvo ni jenis yang kalau satu seekong dia sakit Okey, dia sakit. Macam tiba-tiba dia nak mau makan, dia tidak mau minum, kurus. Dari sana kita mesti dapat tahu mesti kita kasih asing satu-satu. Kalau tidak, semua serentak
tikus Belanda semua mati. Kalau kita antar pergi ke vet pun, diorang akan bagi sejenis vitamin C, vitamin, macam-macam vitamin. Mungkin kosporan untuk satu ekor mungkin mencecah dalam 100 lebih. Tapi macam mana kalau semua terjangkit? That's why mesti kita satu-satu pemantauan tu. Kebersihan dia. Yang paling banyak kita bagi adalah suplemen dorang lah. Suplemen macam jenis vitamin C. Pemantauan yang kita mempersoalkan iaitu dari segi mata, telinga dan kaki. Dia ada kurap juga. Jadi pemantauan tu kira macam satu ekor, sejam kita mesti pemantauan orang. Kasih mandi seekor. Jadi masa tu dalam sehari. Jadi besoknya lain lagi kita pemantauannya. Bagi para pencinta tikus Belanda, memelihara binatang ini adalah sebagai satu terapi dan ketenangan jiwa kerana bunyi haiwan tersebut serta perwatakan dan bentuk fisiknya yang comel dapat memberi aura kegembiraan pada diri pemiliknya. Di sini sahaja, beliau ada memelihara beberapa jenis tikus Belanda yang antaranya Abyssinian, Texel, Shiba, Peruvian, Silky, dan lain-lain lagi. Simpan saja ni Kak. Ya. Jadi memang pemakanannya ni Kak usulnya mudah saja. Daun pisang, daun pandan. Bebas. Dan saya percaya juga bukan saja saya yang terasa mati melihat tikus Belanda bisikan ni. Saya rasa penonton di luar sana pun orang kecomilan melihat. Jadi Kak selama kita menjaga tikus Belanda ni, apa yang kita dapat lihat dari segi sifat tikus Belanda ni? Yang saya lihat, saya memelihara dorang sendiri adalah dorang ini jenis yang sosial. Sosial. Walaupun orang lain jenis, tapi kira sosial dorang ni orang bilang tinggi daripada binatang-binatang lain. Dan juga Kak, kalau bagi pendapat Kakak lah selama Kakak menjaga tikus Belanda ni, bagaimana, adakah ia sukar ataupun mudah untuk dijaga? Bagi saya senang dijaga, tapi susah dalam pembiakan. Oh, kenapa? Kira dorang ni kalau macam pregnant 10 minggu, 3 bulan sebenarnya Kak. Lepas tu berpantang dalam 3 bulan. Ada pantang juga. Ada pantang juga. Dalam berapa bulan tu sebenarnya? 6 bulan 6 bulan. Jadi dalam setahun sekali. Setahun sekali dorang. Tapi sebenarnya boleh, dalam 1 tahun tu 2 atau 3. Tapi next selepas tahun tu organ-organ tikus Belanda akan rosak dan mudah dijangkiti sakit. Yang kita tidak ketahui lah sebenarnya. Okey, faham. Jadi secara anggaran lah, sejauh pengetahuan Kakak, jangka hayat tikus Belanda ni berapa tahun dibeli hidup? Yang saya tahu, saya ada yang 5 tahun punya lah, 5 tahun. Tapi yang dapat tahu, dari penjagaan kita, penjagaan dari kita sendiri, antara 8 sampai 10 tahun. Itu kalau penjagaan yang diberi pemantauan ataupun perhatian yang optimum, yang secara maksimum cara kita ni menjaga tikus Belanda ini boleh hidup sehingga 8 ke 10 tahun. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan ada penonton, saya rasa mungkin daripada perkongsian Kakak tadi dapat memberi ilmu pengetahuan kepada mereka yang menyaksikan kita ni menerusi package program ini. Dan ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kakak atas pengetahuan yang Kakak kongsikan kepada kami. Dan ada penonton, saya rasa sampai di sini saja kita bersama. InsyaAllah kita akan bersama lagi di package program yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.